Saban tahun isu beg berat yang melibatkan murid sekolah, terutamanya bagi pelajar sekolah rendah, pasti menjadi antara topik hangat yang diperkatakan. Keluarkan idea dengan cara menggunakan beg, jadi satu beg besar untuk meletakkan buku-buku teks. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tersadarku kebasahan, pernah juga kau pinta berpisahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau serius dalam senyuman. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Sia-sia ku korban selama ini. Jika kasihku, jika hatiku kau guris, dalam tersadarku menangis. Bukan sekejap denganmu, bukan mainan hasratku. Engkau pun tahu niatku tulus dan suci. Senang bila kau ucapkan, kau anggap itu suratan. Sikit meriah wajahmu tiada terhilang. Hanya aku sepanjang
persembahan pembukaan daripada Kasyara Band, Kansen dan juga Faizal. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih atas persembahan pembukaan yang cukup memberikan semangat. Itu sing-along song. Saya kira bukan kita saja di studio, tapi mungkin ramai juga dalam kalangan anda di rumah yang sama-sama menyanyi dengan mereka tadi. Harap tak Grim sakitlah. Saya harap tidaklah. Untuk hari ini kita nak bawakan suasana yang cukup meriah dan juga ceria hari ini untuk 29/9 bersama dengan saya, dan jarang lama kita tak bersama. Dia tak boleh selalu sangat sama. Nanti banyak Cukup. Okey. Hari ini kami nak kongsikan pelbagai perkongsian dan juga pengisian menarik untuk anda penonton-penonton wanita hari ini. Saya kira isu yang kita bawakan hari ini memang dekat dalam hati anda penonton-penonton, khususnya ibu, bapa dan juga anak-anak yang bersekolah. Tapi sebelum kita nak kongsikan tentang topik pada hari ini, Fatin, awak suka tak makan makanan Thailand? Saya suka sangat. Menu apa? Menu somtam, ada bihun celup. Ui, macam-macam awak. Macam-macam. Kalau nak cakap ni tak habis. Awak jangan risau sebab ada kawan kita tu, dia pergi ke Bangkok, dia balik hari rupanya. Tak ajak. Siapa Kita tengok siapa. Jom kita saksikan. Sejak kebelakangan ini kerap diperkatakan tentang tren melancong ke negara jiran, dan rata-rata yang pergi hanya untuk menikmati masakan Thailand. Tetapi kalau kita kerap sangat pergi ke negara Thailand, ini akan menjejaskan ekonomi kita. Jadi di sini di Malaysian Thailand Halal Food Festival ada menyediakan pelbagai jenis aneka masakan Thailand. Jadi jom ikut saya untuk kita nak tengok apa yang ada dekat sini. แชทไปหาเธอก็ให้เธอเปิดก็ใจมันว่างอยากจะเข้าไปกอดเธอไม่ต้องการแค่ขอเบอร์ไม่อยากเป็นแค่ที่สองหรือว่าเป็นตัวสำรองฉันไม่อยากที่เจอรอง Saya jual tom yam, kerabu Maggi, mi celok Thai, laksa Thai, tom yam kung, tom yam kerabi. Inilah rasa macam Thailand original Thai. Somtam ni macam kerabu lah, kerabu petik, kerabu mangga. Dia masuk dengan udang kering. Kalau di Thailand, kalau masuk pada Thailand, tak makanan yang ni, kita tak sampai Thailand. Di sini adalah makanan yang bertemakan Malaysia dan Thailand. Kita special dekat sini adalah tahu bakar. Kemudian kita ada rojak tahu, rojak buah. Lepas tu kita ada cucur rojak, dan special sekali di sini adalah puding raja. Ini istimewanya dekat chef ni adalah udang galah, nasi goreng udang galah. Kalau bercakap mengenai Thailand ni, memang benda sinonim dengan seafood, betul tak? Sotong lah, udang lah, semuanya seafood, dan just why kalau di Thailand orang panggil tom yum dan sebagainya. จะแชทไปหาเธอก็ให้เธอเปิดก็จะบอกให้รู้ใจพี่มีแค่หนูอยากให้เธอเลือกเจ้าชู้นะมาเป็นแฟนในอยู่ Saya datang sini sebab nak makan rasa masakan Thai, original Thai kat sini. Sudah makan apa? Saya makan oyster, dan oyster fresh tu, dan mozzarella oyster kan kita makan. Pasti saya nak cari ketam yang baby crab. Itu boleh kita makan. Rare lah, jarang ada kat sini. Hari ini saya minum minuman mango float. Sedap tak? Rasa dia macam kat Thailand tak bila datang sini? Rasa lain lah. Dia kau punya. Beli mihon tom yum. Tom yum Thailand dia macam lagi pekat tau. Macam rasa lain lah daripada tom yum biasa. Sebab tu rasa saya suka. Penat saya berjalan-jalan daripada hujung sana sampai ke depan ni, dan tengoklah apa yang saya dapat beli. Penuh tangan. Ada aiskrim kelapa, ada tom yum, ada lok ching, dan dekat sebelah saya ni saya rasa macam saya nak beli jugalah Salted egg baby crab. Tapi tak payahlah. Okey, buat kata Zizan, buku merah jangan lupa bawa. Moga-moga belum tamat tempoh. Tapi saya rasa kalau nak datang kat sini tak payahlah bawa buku merah tu, sebab anda boleh makan dekat sini balik hari saja. Jadi sesiapa yang nak makan makanan Thailand boleh datang ke sini. Aroy, amboi,
Miss Syifa. Buku merah jangan lupa bawa. Moga-moga belum tamat tempoh. Dia dah pandai lah sekarang. Betul-betul. Kita tahu yang dekat rumah tu walaupun tengah hari macam ni, kalau kita sajikan makanan-makanan memang terliur. Tak apa, ada masa lagi untuk kita kunjungi ramai-ramai kan. Okey. Kita nak kongsikan satu lagi topik yang telah pun kita kongsikan dari awal tadi. Ini mungkin bukan isu yang baharu, namun isu yang banyak dibincangkan dalam kalangan ibu bapa dan juga anak-anak. Hari ini kita nak kongsikan tentang inisiatif yang dijalankan oleh KPM dalam menangani isu beg berat. Awak teringat tak kenangan lama? Ingat. Kalau dulu beg berat sangat, zaman kita letak buku bawah meja. Saya lama sangat dah tinggalkan sekolah. Jadi saya kira ini kenangan-kenangan manis tetapi yang paling penting sekali ini yang kita nak kongsikan tentang inisiatif yang dijalankan oleh KPM ini dalam membantu menangani masalah beg berat ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Hantarkan komen anda di Facebook kami. InsyaAllah kita panjangkan kepada tetamu kita sebentar nanti. Jangan ke mana. Wanita hari ini kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Saban tahun isu beg berat yang melibatkan murid sekolah, terutamanya bagi pelajar sekolah rendah, pasti menjadi antara topik hangat yang diperkatakan di media sosial serta dalam kalangan ibu bapa. Menurut satu kajian yang dilakukan oleh Universiti Putra Malaysia UPM, mendapati 58.3% murid sekolah yang dikaji mengadu sakit belakang yang dikaitkan dengan membawa beg sekolah berat. Selain terdapat kajian lain yang mendedahkan masalah beban berat turut menyebabkan tulang belakang murid menjadi bengkok. Pakar kesihatan juga telah mengesyorkan berat maksimum beg sekolah yang digalas adalah 10%, manakala berat maksimum bagi beg yang ditarik ialah 20% berbanding berat badan murid. Susulan daripada isu yang dibangkitkan itu, pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM telah mencari jalan penyelesaian serta mengambil beberapa langkah bagi menyelesaikan isu ini dengan membuat ketetapan baharu melibatkan buku dan penyediaan loker murid. Semoga pendekatan yang bakal dilakukan ini dapat memudahkan lagi sesi pembelajaran serta tidak lagi menjadi rungutan utama bagi murid-murid sekolah dan juga ibu bapa. Itu dia tadi laporan ringkas yang telah disediakan oleh rakan wartawan kita Wan Ain Afifah. Kalau cakap tentang beg sekolah ni kan, Fatin, dia bukan isu yang baru. Teringat kita zaman kecil-kecil dulu. Fatin tadi mengimbau kenangan yang kita dulu bukan bawa beg je. Kita pun akan ikat buku kita, buku teks. Bangga gila masa tu kan. Pagi-pagi susun buku dekat depan tepi pintu rumah. Senang pergi sekolah. Betul tu. Okey. Dan hari ini sebenarnya kami nak kongsikan topik ini bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini bersama dengan dua orang tetamu yang pakar dalam bidang masing-masing yang telah pun bersama dengan kami di studio. Izinkan kami perkenalkan. Di sebelah saya kita bersama dengan Encik Zainal bin Abbas selaku pengarah bahagian pengurusan sekolah harian. Apa khabar Cik Faizal? Khabar baik Fatin dan juga kita Encik Zainal. Kita nak persilakan juga Encik Faizal bin Saleh, guru sekolah kebangsaan Kampung Jaya Setiu Terengganu. Jauh dari Terengganu ya. Ya, jauh. Terima kasih datang. Cikgu Faizal ni cikgu yang tular di TikTok. Mungkin ramai yang kenal Cikgu Faizal ni kan tentang inisiatif yang dijalankan. Baiklah Cik Zainal, kalau kita bercakap tentang isu beg berat ini, saya kira mungkin ramai juga dalam kalangan penonton, ibu-ibu yang mungkin hantar komen, nak tanya soalan dan sebagainya. Tetapi kita lihat saban tahun media seringkali memberikan pelbagai liputan menyentuh tentang isu berkaitan beg berat murid dan kadang-kadang bila kita bercakap mereka beranggapan bahawa ia seakan-akan tiada jalan penyelesaiannya. Mungkin ada yang tersilap. Tetapi kita nak tahu apa sebenarnya pandangan daripada pihak KPM sendiri tentang isu ini. Ya, sebenarnya Fiza, isu ini memang berbangkit hampir setiap tahunlah. Selalunya di awal musim persekolahan akan dibincangkan mengenai isu beg berat di kalangan murid. Dan pada setiap tahun juga KPM keluar kita terangkan mengenai inisiatif-inisiatif yang telah kita laksanakan. Tidak lupa juga pada tahun ini bila isu beg ini berbangkit. Sekali lagi kita keluarkan dengan pelbagai inisiatif yang kita rangka untuk membantu once and for all menyelesaikan isu ni. Tapi dia macam musim durian lah. Kan? Bila tiba musim tu, walaupun dia tak makan durian tapi dia boleh bau durian. So same with the issue beg berat ni, dia sentiasa pada setiap masa. Tapi yang penting secara dasarnya bila kita lihat pada VT awal tadi, you have to understand that bila kita katakan beg itu berat, sebenarnya kita perlu melihat terlebih dahulu kepada berat murid.
Dan juga kepada fakta bahawa murid seseorang insan itu ataupun murid itu dia sebaiknya membawa beratan yang tidak lebih daripada 15% ataupun kalau kajian tadi dikata 10%. Tapi ada pelbagai kajian sebenarnya di luar sana. Di seluruh dunia ni negara-negara memang mengalami isu yang sama. Cerita pasal beg berat. Even di US mereka berdebat mengenai isu beg berat di kalangan murid. Dan di Amerika itu ada kajian yang dilaksanakan oleh American Occupational Therapy Association AOTA di mana mereka mendapati bahawa sebaiknya ataupun dinasihatkan untuk seseorang murid itu membawa tidak lebih daripada 15% berat badan dia. So kalau katakan murid itu berusia 7 tahun atau 8 tahun berat dia katalah 40 kilogram. Jadi kalau 10% tu is about 4 kg bag dia. Dan apabila 15% tu is about 6 kg. Jadi berat yang dibawa itu seharusnya tidak lebih daripada itu. Saya juga tertarik dengan VT awal tadi yang gambar macam zaman 70-an bawa beg sandang dan juga ada yang bawa beg galas. Itu pun sebenarnya pemilihan beg itu juga penting dan perlu disedari oleh ibu bapa. American Occupational Therapy Association tadi mencadangkan bahawa sebenarnya bila nak beli beg kita kena tengok pada kesesuaian tubuh badan anak kita. Beg tu seharusnya tidak terlalu besar. Dan yang terbaik mereka laksanakan kajian sama ada beg yang ada satu tali di sandang ataupun beg yang backpack yang ada 2 tali. So beg galas 2 tali ini sebenarnya lebih sesuai kerana ia mengimbangkan berat yang dibawa oleh murid berbanding dengan bawa sebelah. So kalau bawa sebelah tadi tengok VT awal tu kita tengok seorang murid tu dia sengit. Sebab apa? Bawa beg belah kiri sengit belah kanan sebab dia nak menampung berat tersebut. Itu yang kata tadi boleh menyebabkan masalah kepada tulang belakang dan sebagainya. So the best would be your double strap backpack. Kalau terbaik ada strap di pinggang juga. Dapat mengimbangkan dan pemakaian beg juga adalah sangat penting. Dalam kajian tersebut mengatakan bila bawa beg tersebut the optimum condition sewaktu bawa itu seharusnya beg itu berada di atas pinggang. Kalau kita tengok gambar tadi ramai yang beg tu melondir ke bawah. Itu dah lambat kot. Dan di atas pula di atas bahu it shouldn't be more than 2 inci ataupun terlalu ke bawah daripada bawah. Sebab tu dekat beg tu dia ada strap yang you boleh tarik untuk ketatkan dia melaraskan kedudukan beg tersebut. Supaya kita lihat pada ketinggian murid itu sendiri juga supaya berat yang dibawa itu adalah seimbang. But that tidak membawa kita jauh daripada that 15% yang sepatutnya dibawa. Dan kementerian kita sentiasa melaksanakan kajian untuk melihat kepada isu beg berat ni dan kita dapati dalam kajian yang kita laksanakan tahun 2008, 2017 yang terkini bahawa banyak isu ni timbul di kalangan murid sekolah rendah. Yang khasnya berusia 7, 8 dan sedikit 9 tahun. Budak tahun 1, tahun 2, tahun 3. Mereka ni yang sebenarnya ramai kita dapati membawa beg berat. Macam tadi kajian kata 54%. Bawa beg lebih daripada that 15% atau 10% yang disarankan oleh pakar-pakar kita lah. So that itu menyebabkan kita merangka inisiatif-inisiatif yang terkini untuk membantu murid-murid meringankan beg mereka. Ada inisiatifnya Fatih, tak adalah macam Cik Zana kata tadi kan pentingnya peranan ibu bapa, tak adalah mana anak beg lagi besar anak. Okey, itu apa yang dikongsikan oleh Tuan Zainal kan. Kita nak tanya juga kepada Encik Faizal selaku guru juga. Kita lebih mesra lagi Cikgu Faizal lah murid-murid dia tengah tengok tu. Cikgu Faizal kalau berdepan dengan murid kan setiap hari ada tak kalau melihat kepada senario berlaku sekarang ni keluhan-keluhan daripada murid sendiri ke ataupun bagaimana pendapat cikgu sendiri? Isu beg berat ni sebenarnya memang saya berdepan daripada saya jadi cikgu, mula-mula jadi cikgu sampai ke hari ini. Memang saban tahun ni benda berulang. Okey. Kalau kita tengok dari segi pemerhatian, kita tengok murid sekolah rendah dengan murid sekolah menengah ni berbeza. Rata-rata murid sekolah rendah ni dia bawa beg yang besar. Sebab apa? Dia rasa selamat bawa semua buku ke sekolah. Lesian dia. Terutamanya murid tahap 1 yang sekolah tahun 1, tahun 2, tahun 3 ni kononnya dia bawa semua beg, semua buku tu ke sekolah, dia rasa selamat. Itu kita tengok berbeza pula dengan budak murid sekolah menengah ni bawa beg sikit. Jadi dari segi jadual waktu mungkin memainkan peranan, mungkin mata pelajaran belajar di sekolah rendah ni banyak berbanding dengan murid di sekolah menengah. Jadual waktu dia dalam seharian itulah kan. Itu yang orang kata apa yang saya nak kata,
banyak beza lah. Contoh macam buku latihan tahap 1 ni, dia ada buku teks dan dia ada buku aktiviti. Untuk digunakan dalam seharian tu. Berbeza dengan sekolah menengah dan berbeza juga dengan tahap 2. Itu yang kata, kalau saya perhatikan tu, kalau saya jumpa dengan murid saya kadang-kadang, saya tanya, apa yang bawa hari ni? Pernah ada periksa back tengok apa yang ada dalam tu? Bawa. Kata tak tengok jadual ke? Tengok, tapi dia rasa selamat bawa semua buku. Saya setuju kadang-kadang. Mungkin perangan kecil-kecil macam tu lah. Skema. Okey, tapi ini dari tadi apa yang Cik Zana katakan, penting juga peranan ibu bapa. Kita nak kongsikan lepas ini tentang peranan ibu bapa juga kan dalam sama-sama menyokong inisiatif yang dijalankan oleh KPM ini. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu pendapat orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Kita dengarkan. Untuk murid tahap 1 takkan timbul masalah, takkan ada isu lah. Pasal kalau kata tinggalkan buku, sediakan loker ke ataupun box untuk diorang simpan buku. Macam sekarang ni kalau yang saya tengok tahap 1 memang cikgu ada buat inisiatif sediakan beg. Di setiap tempat duduk tu, diorang simpan diorang punya buku, perkara semua di dalam kelas. Jadi tak perlu bawa balik. Okey, bagi pandangan saya bersetuju kerana di sekolah anak saya darjah 1, pihak sekolah bekalkan satu beg untuk meletakkan buku teks dan buku aktiviti untuk anak-anak, memudahkan mereka ke sekolah tidak perlu untuk membawa buku teks setiap hari. Bila ada benda ni bagus. Sangat saya setuju dan menyokong 100%. Ada penambahbaikan dari sudut pihak sekolah ataupun kementerian ni. Sebagai bapa, saya rasa inisiatif daripada KPM merupakan inisiatif yang baguslah dan boleh dipraktikkan ke seluruh sekolah di Malaysia sebab dia memudahkan murid-murid terutama anak-anak yang kecil untuk bawa buku ke sekolah dengan keadaan yang lebih ringan dan sedikit sebanyak dia dapat menggembirakan anak-anak untuk datang ke sekolah. Itu dia pendapat ibu bapa dan juga orang ramai tentang topik kita pada hari ini. Dan ini juga tentang inisiatif yang telah pun diumumkan oleh pihak KPM. Kalau boleh Tuan Zana kongsikan sekali lagi kepada penonton tentang inisiatif yang telah pun diambil oleh KPM, sebagaimana kenyataan media KPM yang telah pun diumumkan. Ya, Fiza, kita telah laksanakan bagi tahun ini 7 inisiatif yang cuba kita laksanakan untuk mengatasi isu beg berat semasa ini. Inisiatif yang pertama semestinya pembekalan loker. Sebenarnya murid-murid tidak perlu untuk membawa semua buku teks balik ke rumah. Buku teks tersebut boleh ditinggalkan di sekolah. Jadi apabila kita membekalkan loker ini, ia merupakan satu inisiatif supaya murid-murid tidak perlu bawa semua buku teks ke rumah, bawa semula ke sekolah. Di seluruh Malaysia kita ada 7,778 buah sekolah, sekolah rendah. We're talking about beg berat di sekolah rendah ni, 7,000 lebih sekolah itu. Daripada 7,000 itu hanya 620 lebih sekolah yang mempunyai sekolah dua sesi. Jadi sekolah dua sesi ini apabila kita lihat ada pelajar belah pagi, ada pelajar belah petang. So kalau nak letak buku bawah meja, pelajar pagi dah letak, pelajar petang tak ada tempat. Itu yang inisiatif Cikgu Faizal tadi, dia sediakan kotak dekat sebelah. So KPM melaksanakan pembekalan loker ini dalam 2 fasa. Fasa pertama ini yang kita laksanakan sekarang ini dalam tempoh September dan Oktober ini ialah pemasangan loker-loker tersebut, di mana kita membekalkan 249,646 buah loker seluruh negara, meliputi 626 buah sekolah di seluruh negara untuk murid-murid tahun 1, tahun 2 terlebih dahulu. Jadi fasa 1 ni kita beri fokus kepada murid tahun 1, tahun 2. Saya katakan awal tadi, kajian kita mendapati golongan inilah yang selalu bawa beg lebih, beg berat yang lebih ke sekolah. Kerana apa tadi kita dah kata dia bawa semua buku dan sebagainya. So that is the first initiative. Dan fasa kedua akan kita laksanakan dalam tempoh 2023 untuk kita membekalkan juga untuk murid-murid di tahap 3, tahun 3, 4 dan 5 dan 6. Itu inisiatif yang pertama untuk kita bekalkan loker supaya pelajar dapat menyimpan barangan mereka di dalam kelas dan di dalam loker yang selamat apabila sekolah-sekolah dua sesi ini beroperasi. Yang kedua, inisiatif yang kedua ialah penyusunan semula jadual waktu.
Kita cakap tadi jarak waktu Cikgu Faizal kata sekolah rendah ni mata pelajaran banyak. Dan kita dapati itu memang benar. Yang berhormat Menteri Pendidikan sendiri, kita pergi ke sekolah-sekolah dan kita tengok beg murid. Kita minta izin nak tengok dalam beg dia. Memang dia bawa, ada murid yang bawa semua buku. Buku teks dia ada, buku kerja ada, buku latihan ada, kamus semua dia bawa. So dan ada juga murid yang bawa ikut jadual. So yang bawa ikut jadual ni sebenarnya kajian kita terdahulu mendapati yang bawa, kalau dia bawa ikut jadual sebenarnya dia tak lebih daripada 3% daripada berat beg tersebut. So kalau berat beg tu tadi kita kata 6 kg, hanya 3% daripada berat beg tersebut adalah buku teks. Buku teks. Dan KPM sebenarnya buku teks ni, kalau dulu kita ada buku teks yang tebal-tebal. Sekarang ni kita dah jilidkan. You have jilid 1, jilid 2. So bila belajar itu yang penting perancangan oleh guru. Dia merancang apa yang dia nak ajar dalam minggu tu, dia boleh maklumkan kepada budak. Hari ni kita nak bawa buku teks jilid 1. Buku kerja tak payah bawa. Kerana buku kerja kita tak guna. Kita akan guna buku jilid 1. Ataupun mungkin bawa jilid 1, bawa juga buku kerja. So kita susun jadual di sekolah rendah ni. Kita keluarkan surat siaran pada bulan 3 supaya bagi murid-murid di tahap 1, iaitu murid 7, 8, 9 tahun ini, jadual mereka dalam sehari tidak lebih daripada 4 mata pelajaran. Ya, cuba bayangkan kalau ada 8 mata pelajaran dalam sehari, dia kena bawa 8 buku teks, tak kira lagi buku tulis. So 8 buku teks, kemudian buku kerja lagi yang dibawa dan juga buku latihan yang dibawa, dia menyebabkan beban. So kita kata okay, not more than 4 subjects per day. So ini automatically daripada 8 tadi kita dah ringankan beban dia kepada separuh. Beg semakin ringan kan? Okey, inisiatif yang ketiga, kita kata buku kerja ni hanya yang dibekalkan oleh KPM saja. Tak boleh, tak payah bawa buku kerja yang diterbitkan oleh syarikat-syarikat swasta. Normally kita lihat ataupun kajian-kajian di sekolah-sekolah tertentu, dia banyak menggunakan buku-buku kerja terbitan swasta. Kerana apa? Dulu kita ada examination, kita ada peperiksaan UPSR. Tapi KPM dah mansuhkan UPSR. So tak perlu nak buat drilling. So learning is not about drilling. Kalau dahulu mungkin guru-guru berpaksi kepada peperiksaan macam mana nak jawab soalan-soalan peperiksaan, buat latihan dan sebagainya. So learning is now more meaningful sebab kita dah mansuhkan peperiksaan. So you don't have to do all the exercise. Kalau nak buat sebagai tambahan boleh gunakan di rumah. But di sekolah tidak perlu kecuali yang dibekalkan oleh KPM. So buku kerja tu dah makin ringan. Ya? So 3 initiative already. 4th initiative ialah di mana buku latihan. Ya, dalam kita kata ada buku teks, ada buku kerja, ada buku latihan. Buku latihan ni ada certain subjects yang mempunyai lebih daripada 1 atau 2 buku teks. BM misalnya ataupun English, you ada buku vocabulary, you ada buku karangan, you ada buku grammar, you ada buku latihan. So you have 4. So kita dah maklumkan kepada guru-guru seluruh negara, kepada JPN, kepada PPD, bagi buku-buku murid maksimum 2. Bila kita kata maksimum 2, murid melaksanakan latihan dalam buku yang pertama. Selesai latihan, hantar kepada Cikgu Faizal tanda. Sementara Cikgu Faizal nak tanda kembali kepada murid, nak buat latihan, guna buku yang kedua. Buku kedua siap, dapat buku pertama, hantar buku kedua, tukar. Jadi pada satu hari dia tak bawa terlalu banyak buku lah. Tak payah bawa 4, gunakan 2 buku yang sama. Muka surat dalam buku pun kita hadkan. Kerana buku tulis ni kita tahu ada yang tebal. Ada yang 60 muka surat, 80, 100, 120, 160. So dia banyak. So we said buku tulis hanya 80 muka surat. So 2 buku tulis yang tidak lebih 80. Okey. Buku teks digital dan juga pendekatan PDP. Buku teks digital ia merupakan inisiatif berterusan Kementerian Pendidikan Malaysia. And the pandemic yang melanda negara dalam 2 tahun kebelakangan ini sebenarnya blessing in disguise kerana dia membantu kita untuk fast track digitalization. Kalau kita lihat Kementerian Pendidikan Malaysia juga melancarkan Pelantar Delima. Dalam Pelantar Delima tu baru-baru ni kita lancarkan Delima 2.0 yang lebih interaktif dengan pengguna. Dalam Pelantar Delima tu kita ada lebih 692 jodol buku teks yang telah dimuat naik dalam bentuk digital, boleh diakses oleh murid pada bila-bila masa. Bukan saja murid, ibu bapa pun ada password untuk akses Pelantar digital, boleh akses. Dan kita juga ada bahan-bahan pembelajaran yang lain. So misalnya you belajar mengenai fotosintesis di sekolah, cikgu mengajar fotosintesis. Balik rumah boleh buka buku teks yang dalam bentuk digital tu dan baca. Kalau tak faham boleh pergi kepada satu lagi ikon, dia boleh klik dan lihat guru-guru pakar
pakar mengajar. Kerana kita juga ada guru-guru pakar yang menyediakan video-video pengajaran. Okey, kita nak kongsi lagi sebelah sini. Tapi Cik Faizal, kita nak tanyakan. Kita nak tanya juga apa yang dikongsikan oleh Tuan Zainal sebentar tadi kan. Kita pasti banyak usaha yang dijalankan oleh KPM ni. Tetapi untuk sebagai seorang cikgu sendiri, adakah cikgu merasakan ini satu tanggungjawab pihak KPM sahaja ataupun bagaimana pula peranan ibu bapa dan juga guru khususnya? Okey, dalam isu beg berat ni, saya dengan tim cikgu sekolah saya, kita orang menggunakan tagline Wonder Pets. Iaitu apa yang penting, kerja sama. So maksudnya ini bukannya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPM, tak. Ini melibatkan segenap lapisan. Guru, warga sekolah, ibu bapa, PIBG, kita perlu kerjasama. Yang saya kata tadi kan, kerjasama. Di mana kalau guru ni, kita akan menyambut suruhan KPM tentang jadual waktu. Di mana penyusunan semula jadual waktu memastikan 3 ataupun paling banyak 4 subjek sahaja dalam satu hari. Begitu juga yang dikatakan oleh Tuan Zainal tadi, penggunaan buku tulis. Kalau sebelum ni, sebut je buku latihan matematik 120 memang wajib. Sebab apa? Lambat habis. Tapi sekarang kita menyambut seruan KPM tu, kita gunakan buku latihan matematik tu yang muka surat 80 sahaja. Jadi itu ringan untuk budak murid bawa ke sekolah. Begitu juga dengan peranan ibu bapa. Ini memang saya nak sangat peranan ibu bapa ni ataupun bekerjasama sangat dengan ibu bapa. Contohnya macam memastikan pemilihan beg. Itu penting Cik Zainal cakap tadi. Pemilihan beg. Memastikan beli beg untuk anak mereka ni beg yang ringan. Bersesuaian untuk anak tu. Sebab murid nak bawa ni. Murid ni nak bawa ke sekolah. Sama juga dengan apa yang ada dalam beg anak-anak tu yang dibawa ke sekolah. Kena semak. Betul. Okey. Cikgu Faizal dah kongsikan tentang pemilihan beg, peranan ibu bapa kena semak. Tuan Zainal juga dah kongsikan perkara yang sama. Ini antara inisiatif yang telah pun dilakukan oleh Cikgu Zainal dan saya kira ramai lagi inisiatif yang dilakukan oleh guru-guru di Malaysia ini bersama dengan kerjasama KPM sendiri. Inisiatif bagi meringankan beban beg anak-anak ini untuk bawa ke sekolah. Kita kongsikan bingkisan ini. Jom kita saksikan. Mengambil kira isu beg berat yang sering dibangkitkan oleh pelbagai pihak, Guru Sekolah Kebangsaan Bukit Kuda Kelang, Selangor telah melakukan beberapa inisiatif bagi membantu murid-murid meringankan beban beg yang dibawa ke sekolah, terutamanya bagi pelajar tahun 1. Berkongsi tentang pendekatan yang diambil oleh pihak sekolah, Wakil Guru Kelas Pelajar tahun 1, Khairul Nazirin Samsudin berkata inisiatif yang dilakukan itu mampu mewujudkan suasana pembelajaran lebih kondusif dalam kalangan murid. Memang inisiatif kita akan membantu meringankan beban muridnya untuk membawa beg, menggalas beg ke sekolah mengikut jadual waktu. Dan membantu ibu bapa untuk menguruskan urusan anak-anak dengan lebih baik. Jadi saya memikirkan jadi apa caranya untuk murid ni tak perlu bawa barang, terutama untuk tahun 1 ni saya cakap untuk tahun 1 lah. Jadi kita keluarkan idea dengan cara menggunakan beg. Jadi satu beg besar untuk meletakkan buku-buku teks. Jadi beg ni kita letak di kerusi, kita gantung di tepi kerusi. Jadi murid-murid akan akses sendiri. Jadi bila guru minta keluarkan buku, murid akan buka beg biru tu, beg yang kita sediakan tu untuk keluarkan buku teks. Jadi murid tak bawa pun buku teks pergi sekolah. Selain mengatasi isu masalah beg sekolah yang berat, menurut guru kelas ini juga, ianya turut mampu membantu mendisiplinkan diri bagi setiap murid-muridnya. Jadi sebulan je saya gunakan melalui orientasi, minggu transisi tahun 1, rutin harian. Bila kita buat rutin harian, murid jadi lebih berdisiplin. Jadi kita tak ada masalah tentang tertukar, terambil. Dan saya percaya benda ni bila kita terapkan pada awal, dia akan jadi baik. Selain itu, bagi Nur Hafiz yang merupakan bapa kepada salah seorang pelajar, murid tahun 1 turut berkata usaha murni yang dilakukan oleh para guru itu sedikit sebanyak mampu meningkatkan lagi semangat anaknya untuk ke sekolah setiap hari. Bagi saya inisiatif kelas anak saya ni agak bagus sebabnya dia tak perlu bawa beg, and then tiba-tiba ada beg something yang kita letak situ. And then dia datang sekolah pun dia cuma bawa bekal, tak bawa bekal, bawa duit belanja dengan botol air, itu saja. So bagi saya lah sangat bagus inisiatif ni. Hasil tinjauan mendapati inisiatif yang telah diambil oleh para guru di sekolah ini mampu memberi gambaran yang positif
selain dapat membantu mengurangkan beban para pelajar untuk membawa buku ke sekolah setiap hari. Syabas kita ucapkan kepada tenaga pengajar. Baik, di hujung perbincangan kita ini kan Tuan Zainal, apa agaknya harapan daripada KPM sendiri berkenaan dengan inisiatif-inisiatif yang telah dijalankan? Semestinya inisiatif yang kita laksanakan itu adalah untuk membantu murid itu sendiri agar mereka tidak terbeban untuk membawa terlalu banyak beratan sewaktu hadir ke sekolah. Dan yang penting sebagaimana yang dinyatakan tadi, kita perlukan kerjasama semua, bukan saja di peringkat kementerian. Bila kita roll out sesuatu dasar itu untuk dilaksanakan, kita memerlukan kerjasama dari semua pemegang taruh, daripada guru-guru, daripada ibu bapa. Kalau guru sendiri, yang pertama dari segi perancangan pelajaran dari aspek minggu tersebut. Dia kena tahu dia nak ajar apa hari Isnin, apa hari Rabu, apa hari Khamis. So perancangan itu telah ada dan dimaklumkan kepada murid supaya apabila murid balik dia tahu dah apa nak disediakan dalam beg. Jadual waktu disediakan oleh pihak sekolah, dibawa ke rumah dan ibu bapa take some quality time. Take about 5 minutes, 3 minutes, duduk bersama anak pada waktu malam, tengok apa yang dia masukkan dalam beg sekolah ni. Oh, buku ni ada tak? Buku ni dah bawa. Oh, buku ni cikgu dah ambil. So saya bawa buku ni saja. So just take some quality time, sit down with your child, talk to them, lihat sebenarnya apa yang mereka bawa di dalam beg. Kerana lebih sebenarnya daripada buku. Ada yang bawa mainan pun ada pergi ke sekolah. So that one is one. So kerjasama dengan antara ibu bapa dengan anak-anak dan juga guru-guru tadi dan masyarakat sendiri untuk membantu. Tapi lebih daripada itu, macam saya nyatakan di awal tadi, ialah our knowledge about this whole issue lah. Pemilihan beg yang bersesuaian, cara membawa beg mengagihkan berat dalam sesuatu load yang kita bawa itu juga sangat penting. Dan as usual, you have to trust us. Percaya KPM sentiasa berusaha untuk menjaga kebajikan murid-murid di sekolah. Okey, ibu bapa harus sentiasa percaya bahawa KPM akan terus dan sentiasa menjaga kebajikan murid-murid di sekolah. Itu yang paling penting sekali dengan pelbagai inisiatif yang telah pun dijalankan. Terima kasih Cikgu Faizal, jauh datang daripada Terengganu berkongsi kepada kami tentang inisiatif yang dilakukan oleh Cikgu Faizal dan guru-guru di sekolah. Terima kasih juga kepada Cik Zainal di atas perkongsian tentang inisiatif-inisiatif yang telah pun dijalankan oleh KPM dalam menangani isu beg berat terhadap murid-murid sekolah ini. Harap sedikit kelegaan lah untuk ibu bapa di rumah sana. Baik penonton, kita nanti rehat seketika. Selepas ini kita ada sesuatu yang menarik untuk anda. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Okey, kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Saya sekarang bersama dengan Puan Salwa dan juga Puan Zahira untuk kita kongsikan tips DIY merangsang minda kanak-kanak. Kita nak buat apa ni? Hari ini kami berdua akan buat demo bagaimana nak buat tic-tac-toe set. Yang kita ada B dengan juga Ladybug. Cik Fiza. So sangat mudah sebenarnya ibu bapa di rumah. Kita boleh pakai pen yang boleh beli saja di dalam talian atau mana-mana kedai art. Untuk bug ni kita ada dua lah. Kita buat Ladybug dan juga B. Atau boleh juga macam apa yang Puan Zahira pakai, iaitu warna. Kita boleh guna mana-mana poster colour sahaja. Yang ada kat rumah lah kan? Yang ada kat rumah sahaja, senang. Yang ni adalah bagus kerana kalau ikutkan Cik Fiza, antara prominent researcher dalam dunia kanak-kanak iaitu Profesor Dr. David Elkind, dia mengatakan bahawa kita kalau buat play base dengan kanak-kanak ni memang bagus untuk rangsangan otak dan minda mereka. Saya pun seronok ni. Tak tahulah rupa apa jadinya ni. Tak apa, senang je. Don't worry. Okey, kalau kita cakap tentang permainan tic-tac-toe ni kan, bagaimana sebenarnya kita lihat permainan ni dapat membantu juga anak-anak kita dan mungkin dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dan anak. Okey, kalau nak buat craft ni, kita kena rajin bercakap dengan anak-anak kita, Cik Fiza. Dia tak boleh kita buat, dia buat je tak. Kita akan terangkan, okey ni lah warna merah, bagaimana nak buat line dia begini-begini. Contohnya kan. And then ini adalah merangsang mereka bagaimana mengenali warna juga. Okey. Tapi kalau kita lihat dekat depan kita ni ada banyak lagi hasil-hasil aktiviti craft. Contohnya ni apa ni? Ni felt. Ni felt. Okey. Yang ni felt ni khas untuk orang-orang yang lebih berusia sikit, Fiza. So contohnya macam yang ni berusia tu umur berapa? Terima kasih untuk tanya soalan. Kalau yang ni adalah 4 tahun hingga ke 6 tahun. Kalau felt ni sedikit bukanlah sukar tapi sedikit perlu orang yang kanak-kanak berusia 6 hingga ke 10 tahun sesuailah. Kita nak ajar dia apa ni, Puan Zahira? Ya, di sini kita ada fine motor skills. Jadi kalau ibu bapa di rumah, kita selalu fikir anak kita pandai baca tak? Anak kita boleh mengira tak? Sebenarnya yang penting mereka perlu menguasai fine motor skills. Jadi bila anak-anak buat
craft macam ni, buat zap on macam ni kan, pasang tali kecil-kecil ni semua, ini adalah membantu mereka menggunakan jari. Bila jari mereka pandai bergerak, otak mereka insya-Allah akan bergerak juga dan cepat boleh membaca. Fine motor skill. Ya. Okay, ini antara sebenarnya perkara-perkara yang ibu bapa harus tahu dan Cak Na jugalah kita kan. Sebab kadang-kadang kita terlalu fokus fikir anak kita kena pandai baca. Anak kawan pandai baca umur 3 tahun, anak kita pun kena pandai. Itu silapnya Cik Fiza, kalau kita tengok balik sebenarnya banyak playbase yang telah diadakan macam teori. Contohnya kita ada seperti David Cook, kita ada Frederick Froebel. Dan kalau di Malaysia ni, kalau Cik Fiza biasa dengar adalah Montessori. Beliau adalah orang yang mengasaskan playbase learning. Ini sangat-sangat penting untuk anak-anak kita sebab kalau mereka tidak menguasai fine motor skill dan juga bagaimana cara bagi asas-asas. Contoh, Cik Fiza pegang ni, kita nampak mudah kan? Tapi susah. Tapi susah sebenarnya untuk anak-anak. Bukan mudah. Jadi ini antara salah satu cara untuk kita kena pasti kalau anak tu ada masalah developmental delay. Okey, kita dah kesuntukan masa. Tapi ini antara aktiviti-aktiviti yang juga boleh ibu bapa bawa anak-anak mereka. Di mana mereka boleh kongsikan aktiviti ini? Jadi di Khadijah Learning Center kita memang ada buat banyak craft dengan anak-anak. Antara craft yang kami buat yang saya bawa di sini ada aula menjahit di sekolah, buat craft macam ni. Ini rumah ni belajar architecture untuk anak-anak sambil buat craft. So mereka belajar macam mana nak fine motor skills, creativity, kerana creativity ini adalah satu benda yang penting untuk anak-anak di masa hadapan. Okey. Lulus tak cikgu? Lulus sangat. Cikgu seronok ya. Kalau pergi belajar macam ni sangat-sangat seronok. Tapi cikgu, kita dah tengok, dah kongsikan tentang aktiviti yang boleh kita lakukan untuk merangsang minda anak-anak. Ini untuk kita orang dewasa pula. Ya, sebenarnya saya pun nak tambah. Actually di Denmark, ia adalah negara yang paling gembira di dunia kerana apa? Daripada anak sampai orang besar bermain. Okey. Itu kejap lagi kita bincang. Kita nak dengarkan persembahan daripada Kasyara dengan lagunya Terbang. Kita terbang ke sana. Tak ada alasan untuk diriku untuk melepas cintamu. Hatiku sempurna karena kamu ada di dalamnya. Dirimu adalah surga cintaku dan ku terdampar di hidupmu. Kemanapun jiwaku melangkah, bayangmu selalu mengikuti. Kau buatku terhanyut, kau buatku melayang, kau buatku terhanyut, kau buatku melayang. Kau bawa cintaku terbang melintasi awan. Kau bawa hatiku terbang ke dalam surgamu. Kau bawa jiwaku terbang melintas nirwana. Kau bawa diriku terbang cinta yang terdalam. Dirimu adalah surga cintaku dan ku terdampar di hidupmu. Kemanapun jiwaku melangkah, bayangmu selalu mengikuti. Kau buatku terhanyut, kau buatku melayang, kau buatku terhanyut, kau buatku melayang. Kau bawa cintaku terbang melintasi awan. Kau bawa hatiku terbang ke dalam surgamu. Kau bawa jiwaku terbang melintas nirwana. Kau bawa diriku terbang Terima kasih. Kita bersama dengan Faizal dan juga Kensen. Okey, terima kasih. Selamat datang ke Malaysia. Ya, okey. Kita nak bercakap mengenai Kasyara. Mulanya bersatu antara kamu berdua ni, mungkin boleh kongsikan juga. Boleh pakai mic? Kita terbentuk setahun yang lalu ya. Setahun yang lalu di bulan Agustus. Jadi tahun ini nih genap 1 tahun kita. 1 tahun. Okey, pemilihan Kasyara Band tu mungkin ada maknanya tersendiri? Namanya? Ya, Kasyara. Mengapa? Nama Kasyara itu diambil dari arwah anak saya.
Jadi ini Kasyara dedicate for my daughter. Ya, semua lagu-lagu yang dimainkan juga lah. Tapi memang agak-agak dibelokin sedikit. Okey, Kaisen pula bagaimana kolaborasi dan juga chemistry-nya bersama Faizal? Kolaborasinya sangat apik dan bagus gitu. Karena beliau yang membuat semua instrumen lagu dari Kasyara kan gitu. Jadi semua lagu Kasyara Mas Faizal yang bikin. Gitu. Iya, okey. Baik, apa antara perancangan selepas ini? Mungkin ada promosi lagunya, lagu baru? Silakan. Ini kita di Malaysia pertama kali kita launching, bukan di Indonesia. Jadi selepas ini mungkin besok kita ada jadwal juga dengan Bang Zamani ya di ZEP. Ya, sebenarnya Gerimis. Gerimis ya, betul. Okey. Lalu ada juga kita harus kembali ke Jakarta karena ada jadwal lagi manggung di Jakarta tanggal 1-nya kayak gitu. Nanti balik lagi ke sini. Gitulah rumah keduanya. Iya. Okey. Di penghujung ini mungkin boleh kongsikan di mana agaknya peminat ingin berkomunikasi ataupun Faizal mungkin boleh kongsikan perkembangan selepas ini, apa perancangannya? Oke, kalau mau cek Kasyara lagu-lagu ada di akun dan YouTube Kasyara, dan setelah ini kita akan coba untuk tur bersama-sama lagi. Mungkin di Malaysia paling sering kita kayaknya. Okey, tapi kalau dengarkan mainan gitarnya, musiknya semua, mungkin tidak asing lagi sebab sebelum ini pun Faizal bersama dengan band yang lain kan? Iya, betul. Dulu sempat sama Noah juga, sempat bantu Raja juga. Tompi, kayak gitu-gitulah. Ya. Jadinya Kasyara Band ni apa pembaharuan ataupun pendekatan untuk di hati peminat-peminatnya? Kita tidak ada spesifik, yang penting kita bermusik, bikin lagu, basicnya pop, rock, tapi apapun itu kita nggak mengkotakkan diri kita bahwa Kasyara adalah band ini, enggak gitu. Jadi apapun yang penting orang-orang bisa untuk menikmati kita. Bebas. Okey, mungkin Kasyara boleh kongsikan juga antara genre selepas ini, ada kelainan ke ataupun mungkin ingin berduet dengan siapa-siapa? Zamani, pastinya. Karena terdekat ini kan kita mau kolaborasi dengan Bang Jamil, mungkin jadi sebagai pembukanya dari Bang Jamil. Ya, bila dengar juga Gerimis, kita dengar ada sedikit kelainan. Antara kelainannya mengapa pendekatan itu yang dilakukan? Nah, ini sebenarnya kita nggak sengaja ini waktu dikasih materi lagu, produser kita tanya mau bikin lagu apa, nggak tahu. Terus mau nggak cover lagu dari Malaysia, boleh? Bisa. Terus dikasih pilihan yang pertama itu adalah Gerimis. Kita langsung pilih ini. Jadi yang kedua dan ketiganya lepas ini mungkin di Malaysia juga. Terus Masyila Majid gitu kan. Wow. Nah, jadi akhirnya kita pilih ini dulu. Begitu pas kita pilih, vokal Kenchen kan jauh dengan Bang Zamani kan, tinggi, Zamani ini Kenchen rendah. Akhirnya kita bilang kita bikin yang versi Kasyara aja ya, dengan tidak merubah notasi, tapi sesuai dengan kemampuan kita bermain. Alhamdulillah begitu kita kirim ke Bang Sari Amri sama Bang Zamani, mereka respon, oke bagus, silakan. Jadi kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Di penghujung ini mungkin peminat-peminat di Malaysia dan juga Jakarta khususnya kan, kongsikan laman Instagram bandnya sendiri. Nah, ini yang lebih jago nih. Ya, silakan. Kalau buat Malaysia, jangan lupa untuk terus ikuti dari kami Kasyara, bisa di-add di follow Instagram di @Kasyara Band, dan juga di @Kenchen DJ, dan juga Fabis Corporation ya. Ya. Dan juga bisa ditengok di channel YouTube-nya. Itu dia Kasyara Band, iaitu Kasyara dan juga Faizal. Baik penonton, terima kasih kita ucapkan kepada kedua-duanya. Kita nanti rehat seketika, sekembali selepas ini kita akan bergabung semula bersama dengan Fizal. Terima kasih ya. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Tengok contoh comel tak saya buat. Nah, okey. Ini sebenarnya antara aktiviti yang boleh anda lakukan di rumah. Terima kasih kita ucapkan kepada semua penonton Wanita Hari ini kerana sudi bersama dengan kami sepanjang 1 jam ini. Esok kami akan kembali dengan topik hikayat perkahwinan tua bersama. Kami tinggalkan anda, Fatin. Ya, dengan persembahan daripada Kasyara Band. Silakan. Terima kasih. Wanita Hari ini ya. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu, jalan pikiran membuatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan, perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh, perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukan
bukanlah segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jalan pikiran membuatku ragu, tak mungkin ini tetap bertahan. Perlahan mimpi terasa mengganggu, ku coba untuk terus menjauh. Perlahan hatiku terbelenggu, ku coba untuk lanjutkan hidup. Engkau bukanlah segalaku,